Okey, untuk pengetahuan pensyarah, Puan, apa itu media sosial? Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara atas talian dengan membolehkan para pengguna yang dengan mudah untuk menyertai dan berkongsi mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, forum dan dunia virtual. Blog rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman di mana setiap orang boleh membuat laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan boleh membuat laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan dan berkongsi maklumat, berkomunikasi. Jaringan sosial terbesar antara lain adalah Facebook, MySpace, Blog and Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak sesiapa sahaja yang berminat untuk berhibur dengan memberi sumbangan dan maklum balas secara terbuka, memberi komen dan serta berkongsi maklumat dalam masa cepat dan tidak terhad. Ketika teknologi internet dan telefon bimbit semakin maju, maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook dan Twitter misalnya, boleh dilakukan di mana-mana saja dan pada bila-bila masa hanya menggunakan telefon bimbit. Bagi begitu pantas seseorang boleh mengakses media sosial, terjadi fenomena besar terhadap arus maklumat, tidak hanya di negara-negara saja. Kerana kemajuan media sosial juga mula tampak membangun peranan media sosial konvensional dan menyebarkan berita-berita. Antara kesalahan yang kami dapat kesan yang biasa dilakukan di media sosial adalah seperti menghasut untuk memupuk rasa benci terhadap kerajaan, menyebar maklumat palsu yang membolehkan mengugat keselamatan negara, menghina agama, mengapi-apikan sentimen perkauman, penyebaran serta penyebaran agama Islam yang pesat dan ideologi dan bertentangan dengan negara seperti komunis. Seterusnya, kesalahan yang digunakan yang kami kesan, aktiviti penipuan melibatkan laman web, permainan dan pelaburan palsu. Ada juga pelanggaran hak cipta dengan mengedar, berkongsi kandungan berbentuk imej, audio dan visual tanpa kebenaran pemilik, memfitnah seseorang dengan tujuan menjatuhkan maruah, imej dan nama baik orang tersebut di mata masyarakat. Penyebaran kandungan pornografi dan lucah adalah juga melibatkan kesalahan yang biasa dilakukan di media sosial. Undang-undang sedia ada dalam mengawal penyalahgunaan media sosial, antaranya satu, hasutan. Begitu akta yang dimaksudkan, akta hasutan 1948 dalam kurungan akta 15, akta keterangan 1950, akta 56. Pihak berkuasa berkaitan adalah PDRM, Polis Diraja Malaysia. Nombor dua, menggugat keselamatan, kanun kesiasaan, akta 574, akta Majlis Keselamatan Negara 2015. Pihak berkuasa berkaitan adalah Polis Diraja Malaysia. Nombor tiga, penipuan, akta jualan langsung 1993
Akta Syarikat 1956, Akta Jenayah Komputer 1997. Pihak berkuasa berkaitan adalah PDNKK, SSM dan PDRM. Nombor 4, hak cipta. Hak cipta, Akta Hak Cipta 1987, yang pihak berkuasa berkaitan adalah KPDNKK. Nombor 5, melibatkan kesalahan fitnah. Akta Fitnah 1957, Kanun Keseksaan, Akta Keterangan 1950, Akta Komunikasi Multimedia 1998. PDRM dan SKMM, dia punya pihak berkuasa dia. Okey, nombor 6, lucah dan pelakuan yang keluarkan sumbang ke Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak berkuasa dia adalah KPDNKK dan SKMM. Sekian daripada saya, Puan. Saya akan ajukan seterusnya kepada rakan saya, Cik Zul Hasri. Sekian, terima kasih. Saya Zul Hasri bin Hasin 267005 ingin menerangkan tentang kesan dari penyalahgunaan media sosial. Antara kesan yang pertama, penipuan jenayah cyber. Jenayah cyber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain. Kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui internet. Selain itu, kesan yang kedua, dia dapat menimbulkan fitnah. Penyebaran fitnah menerusi internet kini telah menjadi satu fenomena hebat yang mendatangkan keburukan kepada pelbagai pihak. Kebebasan yang diberikan telah disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab bagi tujuan kepentingan peribadi. Biarpun kebebasan bersuara diamalkan di seluruh negara di dunia, namun fungsi internet seharusnya mendidik dan ia tidak harus disalahgunakan sehingga mendatangkan kesusahan kepada pihak yang lain. Faktor utama yang menjadikan alam cyber sebagai tempat menyebar fitnah adalah didorong oleh sifat tamak, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Selain itu, kebocoran maklumat boleh berlaku sekiranya pemilik akaun laman sosial memberi maklumat sulit tentang syarikat di mana tempat mereka bekerja. Kebocoran maklumat ini boleh memberi kesan negatif kepada syarikat terbabit. Pekerja sesebuah syarikat harus tahu membezakan maklumat yang boleh dikongsi dengan orang ramai dengan maklumat yang tidak boleh dikongsi dan sekiranya dikongsi boleh memberi kesan yang buruk kepada syarikat tersebut sekiranya maklumat tersebut diketahui oleh pesaing syarikat terbabit. Pengguna disarankan agar menyaring segala maklumat diperoleh sebelum menyebarkannya kepada pengguna lain. Ingatlah, dengan satu kecuaian dan satu hantaran boleh mengakibatkan 1000 sesalan. Okey, pertama iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Akta 588 merupakan satu akta berkenaan undang-undang cyber dan dibentuk sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam memantau industri komunikasi dan multimedia. Aktiviti dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dikawal di bawah akta ini termasuk penyiaran tradisional, telekomunikasi dan perkhidmatan atas talian, termasuk kemudahan-kemudahan dan rangkaian yang digunakan dalam memberi perkhidmatan tersebut serta kandungan yang dibenarkan menerusi kemudahan-kemudahan rangkaian tersebut. Akta Jenayah Komputer 1997. Akta Jenayah Komputer 1997 adalah berkaitan dengan kesalahan berkaitan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah. Di bawah akta ini, aspek secara tidak sah atau mengubah apa-apa program atau data yang terdapat di dalam sesebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Akta ini juga berkesan kepada apa-apa jenayah yang dilakukan di luar Malaysia walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh seorang atau dari satu tempat di luar negara sebagaimana komputer. Program atau data tersebut adalah berada di Malaysia atau boleh dicapai dihubungkan atau digunakan dengan komputer di Malaysia. Seterusnya, Akta Perdagangan Elektronik. Suatu akta bagi mengadakan peruntukan pengiktirafan undang-undang mesej elektronik adalah unsur niaga perdagangan. Penggunaan mesej elektronik untuk memenuhi kehendak undang-undang dan untuk membolehkan dan memudahkan usaha niaga perdagangan melalui penggunaan cara elektronik dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Akta ini ditubuhkan pada tahun 2006. Untuk akta seterusnya iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Suatu akta yang mengawal sesi pemprosesan data peribadi dalam penaksiran komunikasi komersial dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berikut dan bersamping dengannya. Tujuan akta ini dirujukan adalah untuk memberi perlindungan kepada maklumat peribadi seseorang yang diproses bagi tujuan transaksi komersial. Objektifnya pertama itu mengawal sesi aktiviti pemprosesan data peribadi oleh pengguna data dalam transaksi komersial. Kedua melindungi kepentingan data peribadi umum. Definisi data peribadi adalah maklumat yang sedang diproses atau sebahagian atau keseluruhannya dalam transaksi komersial yang secara langsung atau tidak langsung berhubung dengan seseorang. Subjek data yang menyebabkan ia boleh dikenal pasti dari maklumat itu atau padanan maklumat itu dan maklumat lain dalam milik pengguna data. Sebagai contoh, nama, nombor kad kenalan, nombor pasport, alamat, nombor telefon dan lain-lain. Seterusnya, akta yang terakhir iaitu Akta Perlindungan Pengguna 1999. Dan akta ini juga dipinda semula pada tahun 2010. Akta Perlindungan Pengguna ataupun APP 1999 atau Akta 599 telah berkuat kuasa pada 15 November 1999 untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan pengguna. Pindaan terkini pada tahun 2010 bertujuan untuk membuat penambahbaikan ke atas peruntukan sedia ada di bawah Akta 599 supaya akta tersebut kekal relevan dalam menghadapi perubahan bagi amalan perdagangan pada masa kini dan mampu memberi perlindungan yang lebih menyeluruh kepada pengguna. Pindahan kali ini juga memperkenalkan dua bahagian baru iaitu bahagian 11A atau terma kontrak tidak adil yang menetapkan peruntukan bagi perlindungan pengguna dari terma-terma tidak adil yang wujud dalam suatu kontrak bentuk seragam dan bahagian NIIA ataupun jawatan kuasa pengiklanan yang memperuntukkan kuasa kepada menteri untuk mewujudkan sebuah jawatan kuasa bagi memantau dan mengambil tindakan terhadap pembekal yang mengeluarkan iklan yang mengelirukan atau palsu. Sekian daripada saya, Muhammad Syahwil Abdul Wahab. Seterusnya untuk contoh kes saya akan serah pada Encik Fauzi untuk seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Muhammad Fauzi bin Jamaluddin, nombor matrik 266621. Okey, saya akan membentangkan contoh-contoh kes. Contoh pertama dipetik daripada sumber siaran akhbar Jabatan Komunikasi Korporat MCMC. Cyberjaya 11 November 2020. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan media sosial apabila sebanyak 48 pertuduhan telah difailkan di mahkamah bagi tempoh antara Januari hingga September 2020 yang lalu. Angka tersebut memperlihatkan peningkatan sebanyak 66% lebih tinggi berbanding pada tahun 2019. Daripada jumlah 48 tersebut, sebanyak 34 pertuduhan adalah melibatkan kesalahan yang dilakukan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan perbuatan berkongsi atau menyebarkan kandungan lucah mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 22 pertuduhan. Ini diikuti pula dengan kandungan jelik sebanyak 9 pertuduhan serta kandungan palsu sebanyak 3 pertuduhan. Manakala 14 pertuduhan yang selebihnya adalah merupakan kesalahan di bawah kanun keseksaan dan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Kesalahan yang dilakukan melalui aplikasi Facebook dan Twitter mencatatkan angka yang tertinggi iaitu 14 pertuduhan dan diikuti rapat oleh WhatsApp sebanyak 13 pertuduhan, sementara Instagram dan blog masing-masing mencatatkan bilangan terendah iaitu sebanyak 1 pertuduhan sahaja. Secara keseluruhannya, bagi tempoh 9 bulan pertama tahun 2020 sahaja, MCMC telah menerima sebanyak 178 laporan maklumat pertama atau First Information Report berkaitan dengan kesalahan penyalahgunaan media sosial berbanding dengan hanya 139 yang diterima bagi tempoh yang sama pada tahun 2019. Sebarang perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelik dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 233 tahun 1998. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, tindakan berkenaan juga bertujuan untuk memastikan persekitaran internet yang selamat dan terjamin. Sementara itu, bercakap pada program Bual Bicara Agenda Awani, Ketua Pegawai Selia MCMC Zulkarnain Muhammad Yassin menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap mereka telah menyalahgunakan media sosial terhadap penyebaran berita palsu adalah perlu demi kebaikan semua. Ujar beliau lagi, ketegasan pihak MCMC dalam melaksanakan penguatkuasaan adalah penting bagi menghantar mesej jelas kepada si penyebar bahawa mereka yang terlibat tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Zulkarnain turut menggesa orang ramai agar sentiasa patuh dan akan undang-undang dan tampil memainkan peranan dalam membantu pihak berkuasa dalam menangani salah guna media sosial seperti penyebaran berita palsu. Orang awam boleh membantu pihak berkuasa dalam hal ini dengan membuat aduan kepada pihak polis Diraja Malaysia atau kepada MCMC melalui email aduan iaitu aduan skmm@mcmc.gov.my atau WhatsApp di talian 016-220-6262 ataupun portal aduan MCMC pada pautan http://aduan.skkm.gov.my. Terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Hafizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nur Hafizi bin Ismail, 266156. Saya akan membentangkan berkenaan dengan cadangan. Tajuk utama bagi cadangan ini adalah kurang kesedaran mengenai undang-undang. Apabila seseorang terlalu taksub untuk berhujah pendapat sendiri tanpa memikirkan kenyataan yang dipamerkan atau dimuat naik adalah menjadi kesalahan di sisi undang-undang. Ini mungkin kerana mereka tidak didedahkan mengenai sensitiviti mengenai apa yang boleh disuarakan dan apa yang tidak boleh disuarakan. Menurut Aina 2004, terdapat golongan netizen yang memang tidak sedar akan kewujudan akta-akta ini. Pengguna media sosial perlu berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat. Jangan sekali-kali menyebarkan perkara atau kenyataan yang tidak pasti akan kesahihannya. Ini penting demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara amnya dan masyarakat Malaysia khasnya. Pihak kerajaan perlu membuat rancangan mengenai kesedaran terhadap penggunaan media sosial dengan betul tanpa melanggar undang-undang yang membolehkan penggunanya bertindak di luar kawalan dan mengikut emosi semata-mata. Terlalu berani. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat masa kini lebih gemar untuk menggunakan media sosial bagi membincangkan isu-isu terkini selain mengutarakan pendapat masing-masing berkenaan dengan isu-isu tersebut. Terlalu ramai di luar sana terlalu berani menyampaikan sesuatu pandangan tanpa memikirkan perkataan serta pandangan yang diberikan berkemungkinan menyebabkan orang lain menjadi keliru. Sekiranya pembaca tidak berhati-hati dalam mensahihkan keturunan sumber berita atau maklumat tersebut dan kemudiannya berkongsi berita atau maklumat palsu itu, ia akan mengakibatkan berita atau maklumat tersebut menjadi tular. Sedikit sebanyak perkongsian berita atau maklumat tidak sahih itu akan menjejaskan atau menjadi kemudaratan kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan penularan berita atau maklumat tersebut. Undang-undang perlu diperketatkan dengan hukuman yang lebih berat. Dengan orang ramai tidak sewenang-wenangnya berani melakukan kesalahan jenayah cyber dan ianya juga akan dapat dikurangkan. Jadi kesimpulannya, undang-undang yang digubal perlu bersesuaian dengan keadaan di media sosial dalam memastikan agar keamanan negara terus terpelihara. Usaha untuk mengkaji semua aspek undang-undang, kawalan dan pendidikan berhubung penyalahgunaan media sosial di Malaysia telah disuarakan oleh Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, di mana ketika itu beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada tahun 2013. Kajian semula ini termasuk penggunaan teknologi terkini yang mungkin boleh digunakan pakai dengan melihat secara lebih mendalam kecukupan undang-undang sedia ada untuk menangani penyalahgunaan media sosial. Menurut Utusan Online 2013. Justru itu, pengendali media sosial secara profesional amat penting untuk menyebarkan dan berkongsi maklumat dengan masyarakat luar. Perkongsian ini perlu dilaksanakan dengan lebih teliti dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan bagi melahirkan perhubungan yang harmoni. Sekian daripada kumpulan kami. Saya mewakili kumpulan kami mengucapkan jutaan terima kasih dan bye-bye.